Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini kita bersama lagi dalam Mursyid Channel, pentas bicara Melayu Mesir. Dan insya-Allah pada kali ini kita bersama seseorang yang sangat sebenarnya kita kenali kalau kat Mesir ni. Okey, insya-Allah hari ini kita bersama dengan Ustaz Nasr kan, ataupun lebih dikenali sebagai ada setengah panggil sebagai Prof Nasr. Okey, beliau ni dinamakan sebagai Ahmad Amir Nasruddin bin Rahimi, merupakan graduan ijazah sarjana muda dari Universiti Al-Azhar, kuliah lughah iaitu kuliah bahasa Arab, dan yang paling penting beliau masih bujang. Itu penting. Okey, tak apa, insya-Allah tentang tajuk kita pada kali ini adalah realiti Universiti Al-Azhar itu sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ada, boleh tak kalau Ustaz ceritakan sedikitlah tentang pengenalan Universiti Al-Azhar ni, mungkin dari kisah-kisah yang ada ataupun bagaimana kedudukan Universiti Al-Azhar ni, kat mana dia, bagaimana fizikal dia. Boleh tak Ustaz terangkan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi kita Ustaz Mursyid. Kerana sudi menjemput saya, walaupun saya ni bukanlah seseorang yang sesuai untuk berbicara dalam perkara ni. Saya ni sendiri bukanlah berkeahlian sangat. Tapi sekadar yang saya tahu, apa yang maklumat saya tahu, mungkin saya boleh kongsikan secara sedikitlah. Apa yang kurang, apa yang tidak tepat tu mungkin boleh kritik balik, mungkin boleh tegur balik. Apa yang sesuai, apa yang tak sesuai tu boleh nyatakan balik. Ini secara sekadar pandangan yang saya nampak dan juga apa yang saya tahu. Persoalan yang ditanya tadi mengenai Pengenalan Al-Azhar. Pengenalan Al-Azhar. Okey. Dalam mengenai Al-Azhar Al-Syarif, sudah ramai yang sudah maklum dan ramai yang sudah buat pengenalan, sama ada dari segi video, apa sahaja pengenalan mengenai Al-Azhar Syarif sudah ramai. Yang saya hanya ringkaskan sahaja mengenai Al-Azhar ini sendiri. Institusi ini ditubuhkan pada tahun 1960, pada tahun 359 masih Hijrah, 24 Jamadil Awal. Okey, bersamaan 969. Ini mula-mula ditubuhkan. Kemudian sempurna siap dibinanya 2 tahun kemudian pada tahun 971 Masihi. Bersamaan dengan 7 Ramadan 361 Hijrah. Ini secara pendahuluan. Okey. Masjid Azhar ini terletak di sekitar kawasan kita panggil Kairo, di Kairo. Kemudian tempat di mana belajarnya tumpuan ilmu, tempat kita belajar yang daripada berzaman kita belajar di situ, daripada zaman guru kita dahulu, para masyayikh dulu, belajar tertumpu di situ. Masa tu hanya fokus belajar di dalam masjid saja. Okey. Kiranya Ustaz, kiranya Universiti Al-Azhar ni asalnya sebuah masjid. Ya, betul. Universiti Azhar ini kita boleh anggapkan sebagai asalnya tempat belajar tu di masjid. Bukan yang kita sekarang ni ada institusi universiti, bangunan universiti. Itu tu masih baru lagi. Kalau dahulu hanya mereka fokus pada pengajian di masjid. Macam kalau kita tengok di Tanah Melayu, umpama pondok-pondok lah. Pondok-pondok pengajian di itu sendiri. Dan bila mari tahun 1800 lebih, ataupun 1900 macam tu, tertubuhnya institusi binaan bangunan universiti itu pada kata silap pada tahun 1930. 1930. Okey. 1930. Okey. Adakah terjawab untuk soalan yang pengenalan Azhar tu? Walaupun tidak secara mendalam, secara gitu saja. Setakat ni Ustaz boleh tahu tak maksudnya Universiti Al-Azhar ni kalau kat Kairo tu kat mana? Kat Kairo tu kat mana? Area mana? Okey. Sebagaimana kita maklum, Universiti Azhar
dia berada di Kairah dan secara tepatnya dia telah induk berada di berhampiran dengan Masjid Azhar. Tepi dia lah, sebelah tepi. Tak tersilap kita di antara Masjid Azhar dan juga satu lagi Hospital Hussein, betul. Sultan Husin. Di tengah-tengah tu. Jadi kalau sebelah kiblat, betul tak? Kalau kita Sebelah kiblat, sebelah kiblat dia Masjid Azhar di situ. Hmm. Masjid Azhar dan juga sini Universiti Azhar. Jadi itulah induk pertama yang mana pertama. tertubuhnya 3 fakulti utama, itu Bahasa Arab, Syariah dan Usuluddin. Nampak? Itu yang kita tahu induk utama bagi Universiti Azhar. Kemudian cawangan dia ada di beberapa muhafazah lain ataupun tempat-tempat lain selain pada Kairah. Antaranya di Damanhur, di Iskandariah, betul? Iskandaria. Apa lagi? Di Dumyat, betul? Dumyat. Ada beberapa tempat lagi. Tapi yang kalau di Kairah, kita tempat tu di Darasah, secara umumnya Darasah. Satu lagi di kawasan Sadis. Sadis tu berhampiran dengan tempat tinggal Hayun Sabek, yang mana kebanyakan kelompok orang Melayu, orang Malaysia Orang kita bertapak di situ. Rumah negeri pun ramai di situ. Jadi situ tu tempat kuliah banat, kuliah perempuan dan juga ada beberapa kuliah lain, fakulti-fakulti lain. Adapun induk di Darasah itu fokus pada belajar lelaki sahaja. Belajar lagi saja. Okey, jadi itu merupakan pengenalan awal tentang bagaimana asal usul Universiti Al-Azhar yang mula asalnya adalah sebuah masjid. Yep. Kemudian dijadikan sebuah universiti. Dan kita dapat tahu juga bahawa Universiti Al-Azhar ni pun dia ada cawangan dia. Dan yang asalnya Universiti Al-Azhar ni berdekatan, iaitu sebelah sahaja Masjid Azhar di kawasan Darasah ataupun setengah orang panggil kawasan Hussein. Dan cuma ni untuk tambahan lah. Takut-takut yang dengar ni orang Malaysia. Ni sebagai maklumat tambahan, Ustaz dah sebut Hayu Sadis, Hayu Sabek. Apa Hayu Sadis, Hayu Sabek ni kan? Okey, senang kata kalau Hayu Sadis ni maksudnya apa? Seksyen 6. Kalau macam Hayu Sabek ni seksyen 7, macam kat Putrajaya lah ataupun dekat Shah Alam ada seksyen-seksyen. Kawasan Cairo ni dia ada sebahagian tempat ataupun kita kenali sebagai Madinat Nasr, Bandar An-Nasr. Okey, dia ada seksyen dia. Ada seksyen 10, ada seksyen 7, ada seksyen 6. Okey, kalau seksyen 6 tu tempat kuliah perempuan lah. Okey. Adapun kuliah lelaki dekat Darasah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Cuba Ustaz cerita macam mana sistem pengurusan dan pengajian, sistem pengurusan dan sistem pengajian yang ada dekat Universiti Al-Azhar. Okey. Soalan yang menarik. Sistem dan juga Sistem pengurusan dan sistem pengajian. Kita akan ambil pada sistem pengajian lah dulu kan. Okey, sistem pengajian dulu. Untuk sistem pengajian, kita boleh tengok pada setiap fakulti berbeza dan berlainan cara. Okey, kalau fokus pada pengajian Islam, sistem pengajian itu kita boleh tengok sebagaimana kita belajar macam mana ada bersistem waktu, jadual daripada jam 9 sampai kepada kebiasaannya kepada jam 1 atau 2. Itu untuk fakulti Bahasa Arab. Kalau yang Syariah, itu kalau fakulti Bahasa Arab, kita tengok daripada 5 hari. 5 hari dalam seminggu. Begitu juga Syariah dan Usuluddin. Ada tempoh dia begitu juga. Cuma yang terbaru ada dibuat 3 hari, betul? 3 hari. 3 hari. Dan juga jam bermulanya jam 9 sampai ke jam 5 ataupun 9 malam. Ini selepas berlakunya tempoh COVID, kita kata. Kalau dahulu masih lagi kita macam biasa. Cuma sistem tu berubah disebabkan situasi sekarang. Kita tengok. Okey. Untuk Usuluddin pun begitu juga. Sekarang pun ada sistem online. Kalau dahulu belum lagi ada lagi. Hanya lagi. Kita bersemuka macam tu. Okey. Itu untuk sistem pengajian aja. Okey. Untuk pengajian juga kita akan dibagi ada buku macam buku teks juga. Silibus dia. Masing-masing silibus dia ada. Ada yang menggunakan kitab turas.
Turas tu satu kitab tu digunakan daripada tahun 1 sampai ke tahun 4. Kalau macam kuliah lughah, kitab turas pun kitab apa? Sebelum ni ada kitab Turas, kitab Awdahul Masalik untuk Awdahul nahwu. Masalik. Kemudian Balaghah, saya lupa nama. Tapi itu tu sudah ditukarkan dan terbaru, dalam tempoh terbaru juga, dalam setahun dua macam tu, ditukarkan menggunakan buku teks atau silibus yang ditulis oleh doktor sendiri, pihak pensyarah sendiri. Pensyarah tulis apa yang sesuai tu untuk memudahkan pelajar. Sebab bila berlalu zaman, kita tahulah pelajar kita pun berubah situasi dia. Jadi kesukaran yang pada zaman dulu sekarang ni sangat berbeza. Jadi pihak pensyarah melihat pada tahap masing-masing juga. Jadi kalau yang lughah tu sudah kitab turas sudah tiada lagi. Kalau ada pun mungkin diambil pada tahun 1 saja digunakan turas. Oh gitu. Beza sikit kan kuliah Suludin. Ya. Macam kami kuliah Suludin lah. Macam tahun 1, tahun 2 yang saya perasan ada sebahagian kitab masih guna kitab turas. Contoh macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam hadis tahlili, kitab hadis, syarah hadis gunakan pada, tak silap, Mukhtasar Az-Zabidi ke atau Mukhtasar Al-Muziri gitu, saya tak ingat. Tapi kira kitab turas lah. Dan macam saya yang ambil hadis dalam fakulti Suludin ambil hadis, dari tahun 1 sampai tahun 4 kitab mustalah hadis masih menggunakan Muqaddimah Ibn Salah. Beza sikit lah nampaknya. Ya, Macam syariah rasanya masih kekalkan lagi kot. Kalau macam usul fiqh masih kekalkan lagi Nihayatul Usul. ya. Okay, mungkin ada perbezaan lah kat Ya, situ. betul lah. Ada apa penambahan lagi tentang sistem pengajian? Sistem pengajian lagi kita boleh tengok pada mengenai kerja apa? Kita panggil Kerja tu? kursus Kerja ataupun kursus. assignment lah. Assignment. Okey, kalau assignment kalau kita fokuskan kepada 3 fakulti utama ni, tidak ada assignment khusus untuk kelompok ni. Mungkinlah di fakulti lain, contoh di kuliah ulum ataupun kuliah dirasat, saya tak pasti pula, mungkin boleh rujuk pada mereka. Kalau yang 3 fakulti utama ni yang masyhur di kalangan pelajar Malaysia sendiri, khususnya Usuluddin, Syariah dan Lughah, kerja khusus tu tidak ada sangat. Tidak ada langsung lebih kurangnya. Hanya belajar bila datang waktu exam, periksa saja. Markah tertumpu pada peratusan peperiksaan, dan ada juga kita ada peperiksaan lisan gitu. Lisan. Lisan itu peperiksaan Al-Quran. Okey. Itu yang saya tahu secara umumnya. Okay. Jadi itulah serba sedikit tentang sistem pengajian. Sistem pengurusan macam mana Ustaz? Okey, sistem pengurusan pula. Ini sebagai yang kita maklum, kalau tengok pada bual bicara lepasan Azhar, ada yang buat video-video, dia akan nyatakan cerita, sama ada video ke ataupun dia tulis di Facebook ke apa ke, dia akan cerita mengenai kerumitan pada nak berurusan dalam pembayaran. Kena beratur panjang, kena tunggu sikit-sikit. Ini juga kita tengok pada setiap kuliah jugalah. Macam kuliah lughah tu sendiri mungkinlah mudah. Kalau kuliah syariah dan kuliah usuluddin rumit sedikit, disebabkan ramainya pelajar, kena beratur, kena bayar. Nak beratur tu pun sebab di antara ketiga-tiga fakulti ni, kuliah syariah lah yang teramai dan terpadat. Terpadat ramai. Yang seterusnya usuluddin. Kemudian masuk kepada lughah. Lughah ni walaupun tidak seramai usuluddin, tapi adalah, nak kata dibandingkan dengan kuliah dirasat dan lughah, dirasat lebih sedikit dibandingkan dengan lughah. Jadi untuk pengurusan itu merumitkan bila mana pihak kita tengok pengurusan tu kita kata nak buat tu kadang-kadang dia datang lambat. Pengurusan tu kadang-kadang tu dia tengok kepada situasi dia. Kalau dia datang, kata datang, tak datang. Itu yang sedia maklum. Kadang-kadang dia kata datang esok. Sebab jam dia kerja sampai sikit-sikit. Contoh daripada jam 9.
Dia kata kalau pukul 9 ni terlalu awal bagi dia. Jadi dia mula dari pukul 10. Okey. Dan dalam jam 11 dah selesai dah. Tengok. Itu ke masing-masing. Kadang-kadang yang rajin, ada yang bagus. Setiap pihak pengurusan itu sendiri ada yang okey, ada yang tidak okey. Betul tak? Betul. Kalau yang memudahkan urusan, dia akan mudah-mudah saja. Ada yang dia kita panggil sambil lewat tu, siapa nak sabar. Kalau siapa tak, macam tu je lah. Itu kita panggil kelemahan pada sudut pandang daripada pengurusan. Pengurusan kita tengok. Adakah terjawab soalan tu? Alhamdulillah setakat ni terjawab lah. Alhamdulillah. Itu secara umum. Secara mendalam sangat tu kena tanya lah jugalah. Saya cakap secara umum, sekadar yang boleh tengok kepada apa yang umum saja. Okey, itu serba sedikit tentang sistem pengurusan dan juga sistem pengajian yang kami ni lalui di Universiti Al-Azhar sendiri. Okey, jadi kita beralih kepada soalan yang keempat. Berdasarkanlah selama ni Ustaz belajar kat kuliah kan, melalui pemerhatian Ustaz, bagaimana agaknya fasiliti yang ada dalam Universiti Al-Azhar ni sendiri. Lagi-lagi universiti yang dekat area Darusah ni, yang kuliah lelaki ni. Okey. Kalau kita tengok pada facility. Sorry. Minta maaf. Perkataan itu kadang-kadang tak banyak sebut. Okey. Facility. Facility tu tengok pada situasi. Kita akan tengok di Darusah tu induk. Okey. Itu pun sudah melalui zaman ke zaman dia ada perubahan. Ada kita kata ada tatawur apa ni? Ada perubahan lah. Penambahbaikan dan sebagainya lah. Betul-betul. Penambahbaikan setiap daripada kuliah sendiri. Yang dulu asal yang guna kayu sampailah ada berubah jadi batu sekarang ni dah comel lah kan. Cuma biasalah. Kalau di fakulti-fakulti lain ada yang dah comel lah sikit. Ada panggil ada sistem dah comel sendiri. Macam dekat kawasan Banat saya pernah masuk ikut Munakosyah ada pembentangan tesis master PhD. Nampak lawa lah, lawa. Dah ada hari tu tengah upgrade. Lantai pun dah jubin lawa kan. Itulah. Jadi di kawasan di induk di sendiri pun ada yang sebahagian tengah diperbaik boleh, ada yang masih kalangkan yang lama. Contoh kalau yang lama tu kedudukan kerusi tu masih kerusi kayu. Kerusi kayu yang kita tengok yang bersambung, kerusi dengan meja bersambung. Kalau tolak tu kita panggil Kelantan goget. Oh. boleh tolak lagi. Maknanya masih ada yang kukuh ada tak. Diguna pakai sampai sekarang. Okey, ada yang sudah ditukar ke. Selagi mana boleh guna dia guna. Itu facility dia sendiri. Ada yang kalau yang dewan untuk tempat pembentangan ke apa ke sudah ada banyak diperbarui lah. Betul. Diperbarui lah untuk memudahkan kita kata ada nak Viva PhD apa ke PhD ke master ke di situ ataupun majlis-majlis apa saja akan buat di situ juga. Sekarang ni dah comel lah sikit dah dibandingkan zaman dulu sebab biasalah mengikut peredaran zaman benda tu berlaku. Okey, kalau yang kita tengok juga mungkin tempat lain pun sama juga. Cuma kalau tengok di Azhar sendiri selagi boleh guna satu perkara tu guna. Contohlah kertas. Okey, kertas. Yang biasa saya buat urusan kertas yang untuk kita bayar kepada pihak khazinah atau tempat kita panggil apa dah? Kaunter pembayaran. Kita akan bayar tu, dia akan bagi satu kertas untuk kita letakkan untuk penanda kita nak bayar berapa harga sekian-sekian. Jadi kertas tu yang belakang tu bukanlah kertas kosong tapi sudah digunakan sama ada kertas soalan exam ataupun kadang-kadang assignment yang pelajar buat. Assignment yang betul bukan ni assignment yang bukan kata assignment PhD master bukan kan. Ini assignment yang kadang-kadang tu ada satu kuliah bahasa Arab. Saya tak tahu akan ada buat assignment. Dia ada satu subjek kita panggil bahas untuk satu bahas sendiri. Okey, bahas sendiri ada yang biasalah yang lebih-lebih itu dia akan protestate
ia akan guna gunting. Jadi selagi boleh guna kita akan guna. Itu kita panggil sistem penjimatan. Sistem penjimatan dekat Azhar. Ya Allah. Pasal kalau macam tu juga. Sama juga usuli macam tu juga. Tengok ni soalan exam tahun lepas ni. Dia panggil pembaziran tu tidak berlaku sekarang ni. Alhamdulillah lah. Itu satu sudut pandang yang comel lah. Sudut pandang yang comel tu macam-macam lah ada. Okey, ada terjawab ke? Alhamdulillah sangat dijawab. Cuma ni soalan tambahan untuk Ustaz lah. Apa pengalaman paling best Ustaz dalam kuliah, sepanjang belajar dalam kuliah Universiti Azhar ni? Ada tak tiba macam, hari tu je seronok ke? Pengalaman Ustaz lah, pengalaman Ustaz. Pengalaman, macam mana pengalaman? Setakat ni masih biasa-biasa lagi. Pengalaman kalau seronok tu, kita dapat merasai dengan belajar dengan sesepuh lah, kita sesepuh kan. Ya, betul. Orang-orang lama. Tuan-tuan guru kita lah kata. Dia dari peringkat yang usianya 80-an, 70-an. Masih ada lagi yang mengajar di fakulti-fakulti di Azhar sendiri. Sama ada yang dalam bidang bahasa ataupun bidang syariah ataupun usuluddin. Masing-masing ada. Lagi selagi mereka boleh berkhidmat, mereka berkhidmat. Selagi mereka mampu. Antaranya yang saya sempat hadir kelas, walaupun tak banyak, Dr. Ibrahim Khawli. Dr. Ibrahim Khawli. Kemudian saya sempat tengok doktor-doktor lain yang pernah masuk. Walaupun saya tak belajar, saya tengok doktor yang antara tenaga pengajar di fakulti-fakulti lain, ada ramai. Dr. Muhammad Abu Musa, Dr. Dr. Ahmad Ma'bad, betul tak? Betul. Dan beberapa lagi dia peringkat kita kata kibar ulama lah, kibar ulama di pembesar ulama di Azhar sendiri. Sama ada mereka berkecimpung dalam hai'ah kibar ulama sendiri ataupun yang mereka ni tidak masuk dalam hai'ah kibar ulama tapi mereka ada di bidang-bidang tertentu. Itulah pengalaman yang boleh tengok, pengalaman manis. Yang boleh tengok, boleh rasa, kita tengok. Kadang-kadang kalau kita berada di fakulti Azhar di Darasah Induk tu, kita akan tengok, kita tak perasan yang mana ini pelajar ke, ini orang awam ke, ini guru. Sebab pakaian mereka tu sama. Okey. Kemudian kalau kita perasan, ini satu kelemahan. Apa keluar bab ni? Tak apa. Kita akan perasan pelajar Mesir atau pelajar-pelajar biasa yang tidak mengenal doktor-doktor pensyarah, dia akan duduk macam biasa je. Bila doktor lalu, pensyarah lalu, doktor tu biasalah, dia tidak para masyarakat ni tidak tidak minta itu kan, untuk dihormat, untuk ditunduk, tak adalah. Dia panggil antara kita boleh tengok tawaduknya mereka ni, rendah diri mereka ni, dia jalan macam biasa saja. Yang kita tengok kekurangannya pada pelajar, bila mana seseorang guru lalu, dia berbuat macam biasa, siap macam kita tengok ramai di depan pintu kuliah, doktor nak masuk tu pun dia masih di depan tu lagi. Nampak tak? Kena laluan lah juga. Ada baru perasan. Itu pun satu kelemahan sebab kita tidak mengenal para pensyarah kita, para masyayikh kita. Dan kita tengok ramai kalangan ilmuwan Azhari ada yang mengajar di situ. Tapi disebabkan kita terlalu kita cuba dan kita cuba tidak cuba mengenali mereka, kita tak kenal mana batu mana permata. Betul. Apa itulah kekurangan yang ada pada kita. Sekalipun benda tu ada, kita boleh berbangga dengan keadaan mereka, tapi kita tak boleh berbangga dengan kelebihan yang kita boleh ambil pada mereka. Betul. Kalau semata-mata berbangga, tak ada ambil kelebihan, sia-sia kebanggaan tersebut. Itulah pengalaman kita boleh tengok, berjumpa dengan masyayikh Azhari. Okay. Begitulah serba sedikit tentang pengalaman Ustaz sendiri, pengalaman manis. Dan Ustaz ada cerita tentang, ada je tuan-tuan guru ni yang dah berusia, bahkan pengalaman yang pernah saya nampak, bukan saja berusia, bahkan sebahagian pensyarah ni pun, kalau ikutkan kategori OKU, macam saya tahun 1, tahun 2, masa kuliah Usuluddin Ustaz, saya dapat pensyarah yang mengajar tauhid. Tahun 1, tahun 2, dua-dua ada masalah penglihatan. Senang kata bahasa mudah, buta dua mata. Tapi masih boleh datang, masih boleh mengajar. Itu antara macam mana kita kata,
usaha ataupun semangat guru-guru kita dia nak mengajar, menyebarkan ilmu agama supaya apa, bagi kita ni faham akan agama. Jadi yang terakhir, boleh tak Ustaz buat sedikit kesimpulan lah berdasarkan apa yang Ustaz nampak terhadap Universiti Al-Azhar ni macam mana? Okey. Kesimpulan yang saya boleh buat sebenarnya adalah Universiti Azhar adalah sama sahaja seperti universiti lain. Sama pada mana? Sama segi pembelajaran, sama segi kesusahan yang perlu kita hadapi. Dan yang perlu kita orang panggil sedar bahawa peluang yang pelajar, para pelajar yang berada di Mesir ni ambil peluang yang sekarang ada, belajar, masuk kuliah. Ini mungkin satu kritiknya juga ataupun kata satu kelemahan yang ada pada kita. Mereka datang ke Mesir, waktu kuliah ada kelas. Ya, kelas dijalankan macam biasa, tapi kehadiran itu tidak memuaskan. Sekalipun kita tahu, okey, orang Arab tak datang, tapi jangan disebabkan mereka tak datang, kita pun tak datang juga. Itu satu kekurangan dan satu kelemahan. Kalau kita selalu fokus kepada talaki semata-mata, okey, tujuan kita datang sini apa? Nak bertalaki di depan guru secara umum ataupun nak datang ke universiti. Okey, kita tidak nafikan sistem talaki itu. Sistem talaki itu sangat penting. Nampak? Untuk menampung kekurangan pada universiti. Tapi janganlah terlalu fokus kepada pengajar talaki sehingga mengabaikan sistem universiti. Betul. Nampak tak? Ada yang tak silap saya, boleh tengok pada Qimatul Zaman, saya tak lupa pula. Yang ditahqiq oleh penulisnya Dr. Abu Fatah Bagoda. Ya, Syekh Abu Fatah Bagoda. Ditahqiq oleh anak beliau Dr. Sulaiman. Syekh Sulaiman ke? Sulaiman tak silap. Syekh Sulaiman. Okey. Tengok situ. Saya pun lupa sama ada di Qimatul Zaman ataupun Safhat min Sab'in Ulama. Tengok situ ada satu tajuk yang mana kritikan di taklid di nota kaki ni, ada kritikan ke atas pelajar, kita kata orang yang mengkritik yang mengabaikan sistem universiti. Kenapa? Dia kata sistem universiti ni adalah, kalau kita dengar orang cakap, sistem universiti ni belajar apa ni, nota sekian kan. Okey. Jadi buat apa kita belajar benda ni kan? Nampak benda ramai, kita nak fokus pada ilmu. Di universiti pun adalah ilmu sebenarnya. Untuk kita mengenal apa yang sebelum kita masuk, seolah macam madkhal, pembuka nak masuk kepada sesuatu ilmu. Kita belajar di luar, di talaki, ilmu fiqh, syariah, sufi, apa kan? Yang berkaitan ni semua ada. Tapi pada masalahnya sekarang, kita tengok ada tak yang belajar ilmu apa? Milal manihah di luar tak ada. Kemudian ilmu apa lagi yang berkaitan bertalaki, ilmu falsafah ada ke? Tak ada. Tak ada. Susah dapat lah. Susah dapat. Tidak dalam fokus universiti sendiri. Jadi seolah macam di lughah sendiri, ilmu lughah, kita istilah ilmu lughah dalam bahasa Arab, apa nama, ilmu fiqhul lughah, apa lagi, ilmu aswat, ilmu ma'ajim. Ini dalam fiqh ini, saya tak tahu, minta maaf ya, saya tak tahu istilah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris itu sendiri. Kalau bahasa Arab itu, di luar kita belajar apa nama, pembelajaran subjek tu. Nampak tak? Di talaki kita fokus pada pengajian inilah, tapi di universiti kita kena belajar. Kita nampak walaupun kita tidak mendalami secara lebih dalam, kurang-kurang kita tahu betul. Jadi seolah-olah kita datang ke Mesir, kita mengabaikan itu, ambil satu sudut lain. Kita sudah kurang, seolah kata hilang sebelah sayap. Nampak? Nak terbang burung ni kena dua sayap. Betul. Sayap tangan, sayap talaki, sayap apa nama, universiti. Jadi seimbangkan. Jadi kalau orang kata universiti ni apa, belajar gini, itu pun ilmu juga. Cuma tak nampaknya sebab kita terlalu ditutupi dengan kita apa, tipuan yang kata keduniaan ni, universiti ni dunia. Belajar apa? Itu salah. Universiti kita belajar ilmu. Kalau kita belajar kerana Allah Ta'ala, boleh pahala. Yang masalahnya, kalau belajar talaki sekalipun tidak kerana Allah Ta'ala, pun tak dapat juga. Tak dapat juga. Betul. Nampak? Itu sebenarnya timbangnya kita mana? Niat kita sebenarnya. Kembali pada diri sendiri jugalah. Kalau belajar tu sungguh di universiti, dia boleh sampai ke tahap mana pun. Betul. Di universiti bukan menghalang untuk telaki. Kelas di universiti daripada 9 pagi sampai ke 2 petang, contoh gitu. Waktu petang itu boleh telaki, nak belajar, nak fokus keluar. Bukanlah sepanjang hari. Okey, nampak tak? Pandai-pandailah atur jadual.
Itu. Lepas tu kalau lah kata datang Mesir ni, kena sabar. Tempat lain pun sabar juga. Sama saja, tak ada beza. Kalau orang kata datang Mesir ni, kelebihan Mesir ni sekian. Kena sabar, kena gitu, beratur macam-macam. Tempat lain pun sama juga. Kita ada kekurangan, ada kelebihan. Bukanlah Mesir ni semua ada lebih belakang. Kita nak mengangkat Mesir sampai ke tahap tempat lain tu macam biasa-biasa, tak sama saja. Tempat tu tak ada beza, melainkan kita saja. Pandai-pandailah nak buat macam mana, selagi kita boleh menghadapi itu dengan sebaik mungkin, hadaplah. Jangan menganggap benda lain yang menjadi penghalang kita. Sebenarnya di kita sebenarnya. Kalau lah kita tengok macam-macam. Dengarlah kalau kita dengar ada beberapa video klip kata mengenai Mesir. Begini. Ya, itu di sisi pandangan mereka. Nak timur, saya timur tak apa. Tapi kalau orang panggil, dia mengatakan bahawa Mesir ni, kita anggap kata macam apa, saya lupa pula satu isu yang kita pernah dengar selalu. Beberapa isu ini sudah tidak relevan lah. Tidak sesuai untuk kita nyatakan untuk sekarang ni. Sebab apa? Semua tu kalau Badatan harap sama saja. Hatta kita di Mesir sistem birokrasi, betul tak saya? Birokrasi kurang kan? Kena buat tu panjang ni kan? Tempat lain pun kita akan hadapi sama. Cuma beza dia tempat. Ada lebih sini, ada kurang sini. Di sana pun, di Malaysia pun ada lebih dia, ada kurang dia. Semua sama. Jangan kita anggap sini lebih, sana kurang. Tak tepat juga. Semua tempat sama. Sebab apa? Tuhan menjadikan tempat ni ada yang sesuai untuk kita, ada sesuai untuk orang lain. Nampak tak? Likuli makom. Tahu tak? Tempat-tempat ada tempat-tempat dia. Itu yang sebayangkan yang saya boleh buat, kesimpulan saya buat. Terima kasihlah kita ucapkan kepada Ustaz Nas. Dan saya setuju juga dengan apa kesimpulan yang Ustaz Nas buat. Sebab apa? Dia kesusahan tu memang ada. Cabaran tu memang ada. Walaupun tempat berbeza, setiap tempat tu dia ada cabaran dan kesusahan dia. Cuma dia bergantung kepada diri kita balik. Adakah kita dengan kesusahan tu akan membuatkan kita lebih berjaya, mahu terus ke depan, ataupun kita jadikan kesusahan tu sebagai alasan untuk kita untuk tak nak keluar rumah, tak nak buat urusan, tak nak datang mengaji. Itu jadi masalah. Jadi sebagai akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Nas kerana sanggup meluangkan masa untuk kita sembang-sembang santai. Ada teh pun sekali. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang Ustaz Nas kongsikan memberikan sedikit sebanyak input ataupun maklumat tentang bagaimana realiti Universiti Al-Azhar ni sendiri, dan moga-moga kita semua dapat muhasabah diri kita. Insya-Allah akan datang kita akan bertemu lagi dalam Mursyid Channel Pentas Bicara Melayu Mesir. Assalamualaikum.